Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Tapi hari ini Abang nak ceritakan satu cerita sama macam 2 hari yang lepas. Satu cerita panjang pula. Tapi yang 2 hari yang lepas Abang ada berjanji nak cerita pasal sambungan cerita daripada nenek Mak Ngah. Tapi Abang akan ceritakan cuma agak lambat sikit sebab ikut aturan satu-satu. Siapa yang dah bagi cerita dulu, Abang ceritakan dulu. Jadi sebelum Abang mulakan cerita, ada pengumuman lah yang berkenaan dengan sambal lari yang Abang jual tu kan. Jadi Abang jual kali ini bersempena dengan pilihan raya 3 paket RM33. Kalau siapa-siapa nak dapatkan boleh tekan link yang Abang sediakan dalam ruangan description dekat bawah ni. Jadi hari ini adalah hari kita semua pergi mengundi. Terima kasih sangat-sangat pada semua yang dah mengorbankan masa, tenaga dan juga masa lapang pergi mengundi. Kita memilih kerajaan yang kita nak. Moga-moga kita semua dianugerahkan dengan pemimpin yang cemerlang dan kerajaan yang kukuh. Amin ya rabbal alamin. Keputusannya adalah malam ini kan. Jadi abang pun tunggu keputusannya, nak tengok siapa kerajaan kali ini. Tapi siapa-siapa pun yang memerintah, kita tetap juga bagi sokongan. Okey. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Moga-moga Allah panjangkan umur kita, berikan rezeki yang melimpah ruah untuk kita semua, permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat, panjangkan umur kita, juga memberikan, moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita atas apa pengorbanan yang dia dah buat untuk kita, membesarkan kita semua. Jadi tanpa membuang masa, abang akan ceritakan satu pengalaman daripada Syal, berlaku lebih kurang tahun-tahun 2000-an juga. Tanpa membuang masa, kita teruskan. Cerita ni disampaikan oleh seorang perempuan, lebih kurang muda sikit lah daripada abang, bernama Syal. Tapi ini bukan pengalaman dia, pengalaman anak dia. Dikira pengalaman dia juga sebab dia pun huru-hara disebabkan kes ni. Berlaku pada tahun 2019 dekat Sampadan antara Gemas dengan Segamat. Jadi boleh dikatakan kawasan-kawasan Segamat juga. Mulanya macam ni, 2019 Syal sambut, buatlah majlis kecil-kecilan untuk anak lelaki dia yang nombor 2, panggil Angah. Dia nak buat majlis hari jadi. Jadi ramailah kawan-kawan dia dijemput untuk majlis hari jadi tu. Meriahlah majlis hari jadi tu. Cuma pada waktu tu suami Syal tak dapat datang sebabnya dia ada urusan kerja yang perlu diselesaikan dekat pejabat dia. Jadi dia balik agak terlambat. Dia datang agak terlambat sikit untuk majlis hari jadi tu. Majlis tu berlangsung dengan sangat meriah. Ramai kawan-kawan yang datang bawa hadiah, makanan pun meriah. Cerita peliknya bermula bila petang tu, bila semua tetamu dah balik. Tiba-tiba waktu tu Syal tengah basuh pinggan dekat dapur. Anak dia yang Angah tu, kalau tak silap abang, umurnya lebih kurang darjah 5. Bukan kecil-kecil, dah besar jugalah. Dia panggil Syal. Dia kata, Mak. Dia kata, ada orang datang, Mak. Dia panggil, dia jerit daripada ruang tamu rumah. Masa tu Syal cakap, tunggu dulu. Mama ni tengah basuh pinggan. Angah tengok-tengokkan dulu. Cakap kejap lagi Mama buka pintu, cakap. Tapi Angah tu tak menyempat lah orang kata. Dia terus pergi ke dapur. Dia tarik baju mak dia. Mak, dia kata, yang datang kali ni pelik lah mak. Dia kata, nak kata macam orang kita kenal, macam tak kenal mak. Tapi Angah macam pernah tengok, dia kata. Jadi Syal pun terus-terus lap tangan. Dia pergi ke depan rumah, ke ruang tamu. Nak buka pintu lah sebab ada tetamu datang. Bila Syal jengah dekat luar, tak ada siapa. Lepas tu Syal marah lah Angah ni jangan main-main, cakap ini dah nak dekat dengan maghrib ni, kalau Angah cakap macam ni menakutkan mak je, dia kata. Jadi tak ada orang kat depan tu, jangan cakap ada orang pula. Dan Syal pun pergilah semula ke dapur nak sambung basuh pinggan. Tapi lepas 2-3 minit Angah menjerit sekali lagi, Mak, orang tu ada dekat depan rumah Mak, dia tengah tunggu. Dia datang, dia tetamu Mak. Dia kata tetamu kita. Mungkin dia datang sebab tu jiran-jiran Mak kot. Syal kembali semula ke depan. Dia tengok siapa yang datang. Tak ada siapa pun. Marah Syal. Angah jangan main-main. Ini benda-benda yang bukan boleh buat main-main. Lain kali kalau tak ada orang, cakap tak ada orang. Tak payah kata ada orang. Ini menakutkan tau. Waktu tu bila Syal marah Angah dah mula macam keliru.
Sebab pada pandangan dia nampak ada orang. Cuma kenapa mak dia tak nampak? Dia pun tak boleh nak bagi jawapan. Jadi selepas dia nak dekat-dekat dengan maghrib tu, waktu tu Syal tengah kemas-kemaskan dapur, suami dia balik. Bila suami dia balik, benda yang pertama dia dengar adalah suami dia panggil dia. Syal, dia kata, sini sekejap. Jadi Syal dia daripada dapur ni terkocoh-kocoh lah ke depan. Dia tengoklah apa yang berlaku. Rupanya apa yang dia nampak adalah suami dia dengan Angah ada dekat depan rumah. Waktu tu Syal pelik, kenapa pula anak dia boleh dekat depan rumah? Dia tanya dengan suami dia, macam mana Angah boleh keluar? Sebabnya pintu gate masa tu belum buka tau. Tapi Angah ada dekat luar rumah dengan suaminya. Yalah, dengan ayah dia orang lah. Waktu tu Syal pelik. Dan suami dia terus marah. Dia kata, awak ni macam mana jaga anak? Macam mana Angah boleh keluar seorang-seorang dekat depan rumah dengan pintu berkunci? Waktu tu Syal kata dia tak tahu nak jawab apa. Kalau dia cakap dia tak buka pintu, macam mana Angah boleh keluar? Jadi dia diamkan je lah. Dia nak tanya Angah pun dia tak tahu nak tanya apa. Jadi dia buka pintu, dia benarkan, dia suruh suami dia masuk, suruh Angah masuk. Lepas Angah masuk tu, dia tanyalah dengan Angah, macam mana Angah boleh keluar? Dia kata, Angah cakap, entahlah mak, Angah pun tak tahu. Tiba-tiba Angah nampak ada seorang budak lelaki, dia kata dia nak kawan dengan Angah. Jadi dia berdiri dekat depan pintu gate, pintu grill lah, grill rumah. Lepas tu dia capai tangan Angah, dia terus tarik Angah keluar. Dan tiba-tiba Angah dah dekat luar. Dan tiba-tiba papa balik, dia kata, ayah balik. Lepas tu ayah marah, kenapa Angah ada kat luar? Sebenarnya Angah pun tak tahu macam mana Angah boleh ada kat luar. Sebabnya Angah tak buka pintu. Memang betul, pintu tak dibuka, kata Syal. Tapi kenapa Angah boleh ada kat luar? Memang satu yang misteri. Sampai sekarang dia tak ada jawapannya. Itu belum pelik lagi. Malamnya berlaku satu peristiwa yang memang pelik, double pelik. Iaitu waktu tu rumah diorang 2 tingkat tau. Jadi semua orang ni tidur dekat tingkat atas. Anak-anak tidur dekat tingkat atas. Jadi okeylah, tengah malam, kalau tak silap abang, dia cerita je lebih kurang pukul 12.30 malam macam tu. Syal waktu tu terbangun sebab dia dengar sayup-sayup macam ada orang mengaji. Dia pun turun ke tingkat 1. Dia tak tengok bilik anak-anak dia lagi. Dia terus dengar orang mengaji, dia turun kat tingkat 1. Dia tengok dekat ruang tamu, Angah tengah mengaji. Kau main lagi Angah duduk dekat atas tikar sejadah, dia buka Quran dan dia mengaji. Dan kata Syal, dia tahu surah apa yang Angah mengaji, iaitu surah Al-Baqarah. Jadi waktu tu jam menunjukkan pukul 12 nak menghala pukul 1. Memang pelik tindakan Angah. Jadi Syal pun pergilah dekat Angah. Angah, dia kata, kenapa mengaji tengah malam? Dia kata, Angah okey tak ni? Dia kata, Angah diam. Tapi Syal rasa macam, kenapa anak dia pelik? Selalunya Angah ni seorang yang ceria, seorang yang gembira. Kalau perbuatan macam tu, mengaji tengah malam, bukan Angah, dia kata. Dan pada satu lagi, dia kata, Angah pada waktu tu belum lagi pandai mengaji. Ini dah boleh mengaji Al-Quran surah Al-Baqarah pula. Pelik, dia kata. Jadi dia tegur sekali lagi, Angah dengar tak mama cakap ni? Kenapa Angah tiba-tiba mengaji dekat ruang tamu? Angah terus angkat muka, dia pandang mak dia. Dia boleh cakap macam ni, boleh jangan kacau tak? Saya nak mengaji, boleh tak jangan kacau? Pada waktu tu terpinga-pinga jadi Syal. Apa hal pula anak aku macam ni? Jadi dia pun, biarlah budak tu nak mengaji, kan benda elok kan? Bukan budak tu main teng-teng. Maksudnya bukan budak tu buat benda-benda yang pelik. Jadi dia pun naiklah dekat atas. Dia naik dekat atas, dia pun buka lah pintu anak-anak dia. Dia ada anak yang pertama lelaki, anak kedua Angah, anak ketiga perempuan. Dia buka lah pintu yang pertama tu adalah pintu bilik Angah dan juga bilik Alung. Punyalah dia terkejut. Rupanya Angah ada dekat dalam bilik. Jadi Syal pun pergi dekat Angah, dia sepak Angah. Angah bangun, dia kata. Jadi Angah pun terpinga-pinga pun bangun. Kenapa mak? Dia kata, tadi Angah pergi mana? Dia kata, tak ada orang tidur kat sini lah. Dia kata, Angah ada mengaji dekat ruang tamu tak? Syal tanya dalam keadaan yang keras jugalah. Jadi dia kata, tak ada mak. Dia kata memang Angah tidur dekat dalam bilik. Syal tak puas hati, dia tutup pintu bilik, dia pergi berlari ke bawah cek. Sejadah tak ada, Quran tak ada, dan memang tak ada tanda-tanda langsung dekat ruang tamu tu ada bekas orang mengaji. Tapi Syal memang ingat
memang ingat Angah yang mengaji sebab dia sentuh badan Angah. Tapi dia kata pada waktu tu memang dia rasa pelik. Kenapa Angah boleh mengaji? Kenapa Angah mengaji waktu malam? Dan kenapa Angah mengaji dalam keadaan yang gelap? Waktu tu baru dia perasan keadaan dalam ruang tamu pada waktu dia tegur Angah waktu mengaji tu, ruang tamu dia gelap. Pelik kan? Syal ingat peristiwa pelik ni berhenti takat tu je. Tak. Rupanya selang beberapa hari berlaku lagi satu peristiwa yang lagi pelik daripada sebelumnya. Ceritanya, pada satu petang, Angah dengan Along, anak-anak Syal ni main dekat padang, dekat perkarangan rumah, main bola. Jadi berdualah adik-beradik lelaki tu main bola. Syal pula dekat dalam rumah siap-siapkan makanan untuk makan malam. Lepas main maghrib selalunya diorang akan makan malam sama-sama. Jadi sewaktu Syal tengah siap-siapkan makanan, siap-siapkan memotong daging, memotong sayur semua untuk makan malam, tiba-tiba Along berlari daripada luar rumah dalam keadaan nak menangis. Lepas tu dia tanyalah Along kenapa, dengan tercungap-cungapnya, dengan muka pucat lesi dia. Dia cakap macam ni, "Mak, Angah hilang." Waktu tu Syal kata, hilang? Mustahil boleh hilang. Sebab korang berdua main bola dekat dalam perkarangan rumah. Ada pergi luar rumah ke? Jadi Along cakap, "Tak ada, Mak. Tengah kita orang main bola, main pasing-pasing bola, tiba-tiba bila Along sepak bola, Angah dah tak ada. Along pun tak tahu kat mana Angah pergi." Jadi Syal ni dalam keadaan berdebar, memang tak boleh nak cerita. Dia pergi ke dekat depan, tengok memang tak ada Angah. Cari sekitar rumah, tak ada Angah. Cari dalam rumah, tak ada Angah. Waktu tu memang dia dah cuak. Benda pertama yang diingat adalah dia kena telefon suami dia. Dia telefon suami dia gegas balik. Bila suami dia sampai, dia orang berbincang berdua. Syal kata dia tak tahu mana Angah pergi. Pintu gate bermangga. Lepas tu kawasan tu pula memang selalunya Angah memang tak suka untuk keluar rumah tanpa ada mak ayah dia. Begitu juga dengan Along. Tapi kat mana anak dia pergi? Dia orang pun cuba cari-cari, dah risau. Tanya jiran kanan, tanya jiran kiri, nampak tak Angah tu pergi. Jadi bila dah tanya jiran-jiran tu, semua orang kira macam dah heboh jugalah yang Angah ni hilang. Jadi atas bantuan daripada ahli taman tu, karya taman tu, jiran-jiran, diorang semua ramai-ramai cari Angah. Kisah ni dekat Segamat Gemas 2019. Ramai-ramai cari Angah. Angah tak jumpa. Diorang cari dekat kawasan sekitar, tak ada. Dalam longkang tak ada. Dekat kawasan taman perumahan tu ada beberapa rumah kosong. Cari dalam rumah kosong pun tak ada. Tapi diorang tak tahu sampai kat mana lagi nak cari. Waktu tu Syal kata dia air mata dah tak boleh nak cakap lah. Dah kering lah air mata. Duk menangis nak mengenangkan anak hilang. Ya Allah, siapa yang tak takut anak hilang? Kalau abang, anak-anak buah abang minta jauhkan lain daripada kita semua. Anak hilang tu bukan benda-benda yang main-main. Jadi dah puas cari, cukup 24 jam, terus Syal dengan suami dia pergi report polis. Cerita ni jadi heboh. Ada budak hilang. Bukan budak kecil, dah besar pula tu. Umur darjah 5. Darjah 5 nak darjah 6 macam tu. Jadi kecoh lah satu taman, anak ada budak hilang. Carilah, polis pun cari. Banyak orang bagi bantuan untuk cari, termasuk dengan ahli-ahli taman tu. Tapi satu pun tak jumpa. Pada hari kedua, dah memang waktu ni terpaksa lah, bukanlah terpaksa, tapi kita cuba ikhtiar ikut lain. Dan suami Syal bagi cadangan kita cari ustaz-ustaz yang bagus. Atas bantuan daripada beberapa orang jiran, diorang pun dapatlah kontak satu ustaz. Katanya ustaz ni memang alim lah, yang boleh berinteraksi dengan alam sebelah. Jadi ustaz tu pun dipanggil. Untuk supaya tidak berlaku apa-apa yang pelik, ustaz tu dipanggil. Polis pun diorang panggil juga. Syal dengan suami dia panggil untuk datang ke rumah. Kucing. Yang ni pukul berapa sekarang? Pukul 12.30. Kucing. Jadi diorang pun polis pun datang, ustaz tu pun datang. Bila ustaz tu datang, waktu tu dah masuk maghrib lah. Waktu tu dia datang petang, dah masuk maghrib. Ustaz tu tak terus-terus cari, kata Syal. Ustaz tu kata, dah kita ramai-ramai ni, marilah kita bentang tikar, kita jemaah dekat rumah ni, kita mohon pertolongan daripada Allah Ta'ala. Moga-moga Allah perkenankan doa kita semua, kita dapat jumpa dengan Angah. Jadi diorang pun semayanglah berjemaah dekat rumah tu, ramai-ramai
berdoa ramai-ramai. Habis je semayang dengan berdoa, berzikir semua, ustaz tu tak pandang kiri, tak pandang kanan dan tak bercakap dengan siapa pun. Ustaz tu terus pergi dekat salah satu rumah kosong yang dekat dengan rumah diorang. Jadi bila sampai dekat rumah kosong tu, ustaz tu duduk dekat depan rumah. Dia tak masuk tau, dia duduk dekat depan rumah. Ramailah, ada jiran-jiran semua, polis ada, tengok keadaan ni, peristiwa ni. Jadi ustaz tu diam aja, ustaz tu cakap macam ni. Rasanya Angah ada dekat dalam rumah, dia kata. Orang lain tak dibenarkan untuk masuk. Cuma ayahnya sahaja yang boleh masuk. Jadi suami Syal pun masuklah dekat dalam rumah. Dia masuk dekat dalam rumah, orang yang dekat luar ni, Syal kata, dengar Allahu Akbar. Suami dia cakap macam tu. Dan tiba-tiba suami dia keluar daripada rumah dalam keadaan yang pucat lesi. Jadi ustaz tanya, apa yang awak nampak? Dia kata, saya nampak Angah dekat ruang tamu rumah kosong ni, dia kata. Cumanya anak saya dibalut dengan rambut. Keseluruhan badan dia dah dibalut dengan rambut, tinggal kawasan muka je. Saya mula-mula nak tarik dia, nak angkat dia, tapi punyalah saya terkejut. Rambut tu rupanya bersambung, bukan terputus. Rambut tu kepunyaan seorang nenek. Waktu tu semua orang dengar apa yang suami Syal cakap. Ustaz tu cakap, tak apalah, sampai di sini awak punya usaha dah cukup baik. Seorang ayah yang berani untuk menyelamatkan anaknya. Jadi ustaz dengan polis dan juga beberapa orang pun masuk dekat dalam rumah tu, termasuk dengan ayah, termasuk dengan suami Syal, masuk dalam rumah tu. Tengok betul-betul dekat kawasan ruang tamu ada Angah, dan Angah di dalam keadaan pengsan, tapi keseluruhan badannya dibalut dengan rambut. Ustaz tu pun capai, dia dokongnya Angah, dia bawa ke rumah, lepas tu digunting rambut tu dan rambut tu dibakar. Kata Syal, pada waktu ustaz tu bakar rambut tu, seluruh kawasan tu jadi sangat busuk, sangat memeningkan, bau dia macam seperti bakar bangkai. Jadi ustaz tu cakap, sebenarnya Angah ni, waktu tu Angah ni masih pengsan, sebenarnya Angah ni telah diambil oleh orang sebelah. Atas alasan apa saya pun tak boleh nak pastikan, tapi Alhamdulillah jaga anak ni betul-betul, dia kata. Jadi sebelum ustaz tu balik, ustaz tu sampaikan beberapa zikir yang Syal kena hafal, suami Syal kena hafal, Angah kena hafal. Diorang kena mengamalkan zikir ni untuk menjadi perlindungan diri. Dan selepas ustaz tu beredar, diorang semua mengucapkan syukur sangat-sangat. Pada waktu tu Angah dah mula sedar. Dia dah mula sedar apa yang berlaku, tapi dia masih lagi terpinga-pinga. Jadi Syal dengan suami dia tak terus-teruslah tanya Angah apa sebenarnya yang berlaku. Diorang bagi Angah berehat, dan esoknya baru diorang tanya dengan Angah sebenarnya apa yang terjadi yang membuatkan Angah hilang. Kita sambung bahagian yang kedua. Sebenarnya selang 2-3 hari lepas tu, bila Angah dah cergas, dia punya ingatan dia dah pulih, jadi Syal dengan suami dia tanya, sebenarnya pada hari kejadian Angah hilang tu, apa sebenarnya yang berlaku? Angah cakap, waktu tu dia tengah main bola dengan Along, nyepak-nyepak bola, tiba-tiba dia nampak ada orang datang rumah, seorang budak lelaki duduk dekat depan gate. Jadi bila nampak orang datang, memang jadi kebiasaan kita teruslah pergi kat depan tu nak tanya jumpa siapa nama, kenapa datang sini. Selalu kita macam tu kan. Jadi itu yang dibuat oleh Angah. Angah tu bertanyalah dengan budak lelaki tu, kenapa awak datang sini? Budak lelaki tu cakap apa? Ayah saya nak jumpa awak. Dia kata dia nak ajar awak mengaji. Dia kata awak ni memang pandai mengaji. Jadi bila dengar macam tu, Angah fikir, yelah, orang ajar mengaji kan bukan benda yang tak elok, benda yang elok. Jadi dia kata, dia tanyalah, jadi saya nak buat apa sekarang? Budak tu cakap, boleh tak ikut saya jumpa bapak saya? Bapak saya nak sangat jumpa awak. Jadi Angah pun kata, bolehlah. Bila Angah cakap boleh, terus dia perasan budak lelaki tu pegang tangan dia dan pimpin tangan dia ke satu tempat. Dia tak tahu tempat tu apa. Cumanya dia kata bila dia sampai dekat situ, bapak budak tu yang kata nak jumpa dengan dia tak ada. Tapi dia kata bila sampai dekat situ, dia kata macam satu rumahnya cantik, dia kata. Dia rasa ngantuk sangat. Jadi dia kata dengan kawan dia, sementara tunggu ayah awak balik, ayah awak datang, boleh tak saya nak tidur dekat sofa sini? Jadi kata budak lelaki tu, tidurlah, tapi nanti kalau ayah saya datang, nanti saya beritahu awak.
Jadi itu sebenarnya yang berlaku. Dan mengikut kata Angah, benda tu berlaku dalam lebih kurang seminit, 2 minit je. Paling-paling tinggi pun setengah jam dia kata. Tak adalah lama sangat dia kata. Tapi rupanya Angah dah hilang 2 hari. Cerita ni menjadi semakin sedih bila satu hari selepas peristiwa tu, adik Angah iaitu anak Syal yang ketiga tiba-tiba menjerit-jerit tengah malam. Dia kata dekat bumbung ada sesuatu. Ada sesuatu yang berjalan berlari dekat atas bumbung. Mula-mulanya Syal ingat anak dia main-main. Tapi selang beberapa minit Syal betul-betul terkejut. Benda ni berlaku tengah malam tau. Dekat atas bumbung rumah diorang seperti ada orang berlari, bermain-main, berjalan-jalan dekat atas bumbung. Diorang memang terkejut. Ini bukan rumah pangsa dia kata. Yang rumah bertingkat-tingkat tu kan. Ini memang rumah 2 tingkat atas bumbung tak ada orang. Siapa pula yang berjalan dekat atas bumbung? Dan sejak daripada tu diorang selalu diganggu. Keluarga diorang selalu diganggu. Yang paling menyedihkan ialah anak-anak Syal semuanya kena penyakit misteri. Badan diorang bengkak-bengkak, tapi bengkak-bengkak diorang penuh dengan nanah. Puaslah Syal dengan suami hantar anak diorang pergi cek dekat hospital. Sebenarnya apa sakit kulit apa yang anak diorang kena. Doktor ambil sampel dan bila doktor cek, dia kata setakat kudis-kudis biasa. Tapi kenapa kudis biasa? Keadaannya sangat menakutkan. Bila ketiga-tiga anak tu kena, lepas tu si suami Syal pun kena. Maksudnya ayah kepada budak-budak ni lah pun kena juga. Dia punya badan bengkak-bengkak dan badan dia penuh dengan nanah. Penuh dengan bengkak-bengkak nanah. Paling ketara sekali adalah dekat kawasan bahagian pinggang. Jadi bawa juga pergi hospital. Puaslah doktor ambil darah, ambil sampel, x-ray. Doktor kata okey, tak ada masalah. Doktor pun tak tahu nak cakap apa. Sampaikan ada beberapa orang doktor yang tahu kes ni minta Syal bawa suami dan anak-anak dia pergi berubat kampung. Itu istilah untuk kita kalau berubat dengan alam sebelah lah, menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi Syal pun bila fikir macam tu, mungkinlah ada kaitan jugalah dengan setiap peristiwa yang terjadi. Jadi bila dekat rumah tu Syal cubalah memberi bantuan pada suami dan anak-anaknya. Tapi pada satu hari berlaku satu peristiwa yang sangat mengejutkan, iaitu tiba-tiba suami Syal meninggal dunia dalam keadaan yang sangat terkejut, berlaku sangat pantas. Dan bila doktor buat postmortem nak cek sebenarnya suami dia sakit apa, keputusannya adalah diorang sendiri tak tahu. Cuma diorang classify dekat situ mati mengejut. Tak tahu kenapa tiba-tiba suami Syal mati. Syal kata pada waktu tu dengan keluarga dia diuji dengan sakit, dengan keluarga dia diuji dengan benda makhluk daripada tak tahu datang daripada mana, dan tiba-tiba suami dia meninggalkan dia. Itu satu pukulan yang sangat hebat dia kena. Tindakan segera diambil. Jadi Syal berhubung dengan ustaz yang pernah cari Angah tu, minta ustaz tu buatkan pagar untuk rumah tu. Jadi atas simpatilah ustaz tu pun tahu kes ni. Jadi ustaz tu datang, ustaz tu cuba pagar rumah tu. Sewaktu proses memagar rumah, dalam kebanyakan masa Syal tak duduk dekat rumah tu. Syal pergi tidur rumah kawan dia dengan anak-anak dia, tidur rumah kawan. Tapi sejak ustaz buat pagar rumah, alhamdulillah penyakit anak-anak dia semakin baik, beransur pulih, tak ada masalah. Okey je dia kata. Tapi dia kata selepas peristiwa tu berlaku peristiwa yang menyebabkan dia keluar daripada rumah tu, dia cari rumah lain. Pada satu petang Angah tiba-tiba menjerit. Angah menjerit, "Mak, tolong mak, tolong, benda tu datang lagi mak." Jadi si Syal ni dah tahu apa yang Angah maksudkan adalah bukan manusia tapi makhluk daripada alam sebelah. Syal yang daripada dapur, daripada bilik pada waktu tu, dia berlari terus ke depan ke ruang tamu sebab dia dengar suara Angah dekat ruang tamu. Tapi bila dia sampai dekat ruang tamu, dia nampak Angah menunjuk-nunjuk ke arah luar rumah. Syal pun menjengah ke arah luar rumah. Baru dia tahu sebenarnya siapa yang mengganggu keluarga diorang. Seorang budak lelaki yang berumur 11 tahun, agak-agak umur 11 tahun. Seorang lelaki tingginya separuh daripada tiang elektrik, dan seorang nenek tua yang rambutnya mencecah ke lantai, bongkoknya, jangan cakap dah, memang bongkok 3.
Pada waktu tu gerak hati Syal kata, inilah orang yang buat onar dalam keluargaku dalam beberapa waktu ni. Dialah yang menyebabkan benda ni, semua peristiwa ini terjadi, sehingga suami dia pun mendapat tiba-tibanya meninggal. Jadi waktu tu Syal nak buat tak tahu, dia terus baca zikir, dia terus baca, ingat apa yang ustaz tu ajar. Dia tengok pada waktu tu Angah dah blur tau. Bila Angah tu tengok dengan orang tu datang, Angah tu blur. Jadi Syal sempat jugalah cakap dengan Angah, Angah fokus zikir, apa yang ustaz tu dah ajar, zikir. Pada waktu tu Angah dah blur, dia tak boleh nak cakap apa. Syal waktu tu cari air Yasin, dia buka penutup botol air Yasin tu, dia tuang dekat muka Angah biar berairkanlah muka tu. Barulah Angah tersedar dan Angah ikut zikir yang Syal baca. Zikir tu yang ustaz ajar tu sebagai pendidik. Sambil zikir, Syal tutup pintu untuk seperti dia punya simboliknya memutuskan tak nak benda tu datang kacau diorang lagi. Tapi waktu Syal tutup pintu, dengan suara daripada luar rumah cakap macam ni, aku akan ambil anak engkau walaupun kau lindung macam mana pun. Pada waktu tu jantung Syal macam nak runtuh. Dalam kepala dia persoalan yang paling besar ialah, kenapa nak ambil anak dia? Apa kelebihan anak dia? Tapi tak dapat dia nak meluahkan dekat mulut tu. Dia kata, dia persoalan tu yang paling besar, yang paling dia tak boleh nak fikir kenapa sampai sekarang. Cumanya dia kata, Angah ni ada satu kelebihan, dia boleh mengurut. Dia punya urutan tu, kalau dia pegang, dia picit-picit sendiri sikit, kita punya sakit kaki, hilang sakit kaki. Dan pada masa yang sama, Angah ni suka mengaji. Walaupun dia belum hafal lagi, maksudnya belum betul-betul bagus dalam mengaji pada waktu tu, tapi dia memang suka hal-hal yang berkaitan dengan Quran, dengan mengaji. Adakah itu menjadi punca benda tu nak ambil Angah? Dia pun tak tahu, Syal pun tak tahu. Dia kata sekarang ni dia dah berpindah dekat rumah lain, gangguan tu dah tak ada, sebab zikir yang ustaz tu ajar diamalkan, dan dia seperti seolah-olah pemisah di antara makhluk tu dengan Angah. Dan memang tak ada lagi peristiwa Angah nak diculik. Dia tak pernah mimpi lagi benda-benda macam tu. Tapi lain pula dengan Angah. Angah setiap kali apa dia cakap selalunya senang menjadi kenyataan, terutama yang melibatkan dengan bencana. Contohnya, Angah tiba-tiba dia cakap dengan mak dia, mak dia kata petang ni jangan keluar rumah. Angah tak sedap hati, seperti ada apa-apa yang berlaku. Pernah juga beberapa kali Syal langgar, Syal keluar je, tapi lepas Syal keluar, accident. Syal keluar rumah, jatuh. Begitu juga dengan Along, begitu juga dengan adik. Bila Angah dia kata jangan keluar atau jangan buat apa-apa, ikut je. Diorang ikut je. Bila dia tanya kenapa, mana Angah dapat, Angah kata dia tak tahu, dia macam gerak hati, dia kata. Itu terjadi selepas peristiwa Angah diculik oleh sesuatu yang dia sendiri tak boleh nak terangkan. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini adalah satu pengalaman yang panjang daripada Syal. Moga-moga cerita yang abang sampaikan ini menjadi iktibar untuk kita semua. Kalau siapa-siapa yang tanya apa yang terjadi dengan mereka sekeluarga, Alhamdulillah dalam keadaan yang baik. Tidak ada lagi gangguan-gangguan. Kalau ada pun setakat yang sikit-sikit aja. Dan diorang terus mengamalkan zikir yang ustaz tu ajar. Moga-moga menjadi benteng untuk diorang supaya tidak diganggu lagi. Alhamdulillah. Terima kasih juga abang ucapkan sekali lagi pada semua yang menonton, juga yang membeli sambal lara dan perapan sate. Moga-moga puas hatilah dengan apa yang abang dah persembahkan. Hingga berjumpa lagi untuk 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.